Bab ke-73, Ashabul Araf, antara syurga dan neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia mesti berpegang dengan janji Allah bahawa azab akhirat itu adalah disebabkan dosa dan kekufuran seseorang terhadapnya. Abdullah Hamid Al-Ghazali, iaitu Imam Ghazali, menyatakan dalam kitabnya yang bertajuk Kashiful Ulumil Akhirah bahawa malaikat akan bawa seorang laki-laki ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Setelah ditimbang amal, mereka didapati antara kedua-dua amal baik dan amal buruk sama berat. Ketika itu, tiada sebarang baki amalan kebajikan yang dapat diletakkan di atas timbangan bagi memberatkan amal kebajikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada lelaki itu, "Kamu cari dalam kalangan orang ramai di padang mahsyar ini yang bermurah hati, sanggup mendermakan sedikit pahala kebajikan supaya timbangan kebajikan kamu akan berat dan membolehkan kamu masuk syurga." Lelaki itu pun berjalan di celah-celah khalayak ramai dan menemui setiap orang. Tetapi setiap yang ditemuinya tidak seorang pun sudi memberikan pahala kebajikan walaupun hanya seberat debu yang melayang sekalipun. Masing-masing enggan berbuat demikian kerana khawatir kelak mereka akan berkurangan berat timbangan amal kebajikan mereka. Maka Ashabul Araf itu putus harapan. Setelah segala usahanya menemui jalan buntu, walaupun dia telah menemui seorang yang mempunyai pahala kebajikan yang bertimbun-timbun, tetapi masing-masing tetap bakhil kerana kesemuanya dalam kebingungan. Justru itu, dia sendiri belum pasti adakah kebajikan yang mereka miliki akan berat dalam timbangan walaupun nampak banyak. Dalam suasana putus asa, tiba-tiba muncul seorang yang mempunyai sedikit amal kebajikan sedangkan dosanya bertimbun-timbun. Maka kebajikan yang sedikit itu tidak berguna baginya disebabkan kejahatannya jauh lebih banyak daripada pahala kebajikan. Lalu diberikan kebajikan yang sedikit itu kepada Ashabul A'raf. Maka betapa gembiranya Ashabul A'raf, tidak terkira kerana apa yang dicari telah diperolehi. Setelah ditimbang semula dengan tambahan sedikit pahala kebajikan yang diperoleh daripada seseorang, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan lelaki itu supaya mencari semula lelaki yang bermurah hati yang telah mendermakan kebajikannya kepada lelaki yang sudi mendermakan sedikit kebajikannya supaya Ashabul Araf itu dapat memasuki syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, "Engkau memang seorang lelaki yang baik hati, sudi mendermakan sedikit pahala yang engkau miliki ketika semua orang tidak sudi memberikan pahala kebajikan mereka kepada Ashabul A'raf. Walaupun mereka mempunyai bertimbun-timbun pahala, engkau seorang yang pemurah. Tetapi aku adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Justru itu aku perintahkan kamu supaya pimpin tangan lelaki yang menerima pemberianmu itu untuk memasuki syurga." Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lagi kepada orang yang mendermakan pahala itu di akhirat, "Kemuliaanku adalah lebih luas daripada kebaikan hatimu yang dermawan ketika orang lain semua terlalu bakhil untuk menderma." Dalam kitab Kashaful Umiyul Akhirah itu juga diceritakan tentang seseorang dalam kalangan Ashabul Araf yang sama berat timbangan amal dan kebajikan dan kejahatannya. Tetapi dalam timbangan di sebelah kejahatannya terdapat satu lembar catatan malaikat yang tertulis perkataan "ah". Perkataan "ah" yang dicatat oleh malaikat ketika orang itu membantah ibu atau bapa mereka dengan perkataan "ah". Apabila kertas yang bertulis perkataan "ah" itu diletakkan di atas ceper piring neraca kejahatan, lalu timbangan kejahatannya menjadi tersangat berat serta merta menjunam ke bawah. Dengan itu timbangan kebajikannya tidak dapat mengimbangi kejahatannya yang pada mulanya adalah sama berat.
berat dosa kerana membantah cakap ibu atau bapa dengan satu perkataan jika ditimbang dengan seluruh gunung yang ada di dunia, nescaya berat lagi dosa perkataan berpunca daripada sikap derhaka membantah cakap ibu bapa. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar ialah derhaka kepada ibu bapa, walaupun perkataan itu hanya sepatah sebutan sahaja ketika anak membantah kata-kata ibu bapa mereka, tetapi yang jelasnya dia terkandung dalam sifat derhaka. Justru itu, jangan memandang kecil terhadap perkataan kepada ibu bapa, kerana redha Allah itu adalah di atas redha ibu dan bapa. Jika ibu bapa tidak redha, maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi tidak redha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat supaya mengheret orang itu dan mencampakkannya ke dalam neraka. Sebaik saja hendak dilontarkan ke dalam neraka, dia merintih merayu kepada malaikat supaya dihantar semula berjumpa dengan Allah. Dia memperkenankan permintaannya. Ketika dia berhadapan semula dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ditanya, "Wahai manusia yang derhaka kepada ibu bapa, apakah tujuan kamu hendak berjumpa aku semula?" Jawab orang itu, "Wahai Tuhanku, ketika aku diheret masuk ke dalam neraka, aku teringat ibu bapaku yang diheret ke dalam neraka. Oleh itu aku mohon kepadamu, wahai Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, supaya engkau gandakan seksaan itu kepada aku sesuai dengan dosaku sebagai anak derhaka. Tetapi aku mohon belas kasihanmu supaya bebaskanlah ibu dan bapaku daripada neraka." Allah Subhanahu wa taala berkata kepada anak yang derhaka itu, "Di dunia kamu derhaka kepada ibu bapa, tetapi di akhirat ini kamu berbuat baik kepada keduanya. Jika begitu, aku izinkan engkau pimpin tangan kedua-dua ibu bapamu masuk ke dalam syurga atas kebaikan engkau terhadap ibu bapamu di akhirat ini. Sedangkan aku adalah yang maha berbuat baik kepada hamba-hambaku." Riwayat seperti ini bertujuan untuk menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia berhak melakukan sesuatu tanpa batasan. Apa yang diriwayatkan adalah di luar peraturan syariat sebagaimana yang disyariatkan kepada hamba-Nya di dunia. Derhaka kepada ibu bapa adalah dosa besar menurut syariat Allah di dunia ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang anak derhaka memasuki syurga lantaran mereka berbuat baik kepada ibu bapa mereka di akhirat, Allah Subhanahu wa taala boleh mengeluarkan anak derhaka daripada neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Janganlah pula ada yang berfikir mengapa perlu menderhaka kepada ibu bapa, kelak dia juga akan berbuat baik kepada ibu bapanya di akhirat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dia ke dalam syurga. Cerita-cerita seperti ini adalah perkara khusus yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tertentu dalam kalangan hamba-Nya yang terpilih di akhirat atas sebab-sebab tertentu. Adapun peraturan dan syariat Allah di dunia adalah jelas dan tegas. Perintah wajib mesti dilaksanakan dan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang mesti dihindari. Manusia mesti berpegang dengan janji Allah bahawa azab akhirat itu adalah disebabkan dosa dan kekufuran seseorang terhadapnya. Begitu juga syurga itu adalah untuk balasan orang-orang mukmin yang patuh dan taat kepadanya. Memang Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan apa saja terhadap hamba-Nya di akhirat, kerana apa pun yang dilakukan adalah dengan keadilannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hamba-Nya di saat hampir dicampakkan ke dalam neraka, sekalipun dosa orang itu sangat besar, kesemuanya hak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ghafur Rahim. Tiada siapa yang boleh mencampurinya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahawa Dia tidak akan melakukan kezaliman terhadap hamba-Nya. Tetapi janganlah dipermudahkan larangan Allah Subhanahu wa taala
disebabkan dia bergantung dengan sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala seperti yang diriwayatkan dalam kisah-kisah yang dimuatkan dalam kitab Kasyaful Ulumil Akhirah itu. Wallahu a'lam. Habislah sudah. Pendek aja kan? Pendek saja. Kita akan berpindah tulis, nanti lupa. Kita akan berpindah bab yang ke-74